Agak lama aku tak upload video baru. Surilah sejak kebelakangan ini, aku banyak kerja nak disiapkan tulah pasal aku tak dapat buat video terkini. Dan kali ini aku ada masa nak buat video baru. Baiklah, kali ini ada cerita aku nak share perkongsian seorang sahabat ni. Nama dia Airul, dia berumur 25 tahun. Dia merupakan anak yang sulung kepada 7 adik-beradik. Dan pekerjaan Airul ni pekerjaan kampung, yakni penuri getah. So baru-baru ni aku adalah jumpa kawan lama ni. Seperti biasalah dah jumpa mestilah nak ajak lepak. Aku pun tanyalah khabar dia apa pekerjaan terkini dia. Dan dia pun jawablah segalanya. Rupanya dia dah tak kerja kat torihan getah tu lagi. So aku tanyalah, kenapa kau berhenti kerja kat situ? Dia pun jawablah, saja nak berhenti penat kan asyik bangun pagi tori getah. Aku pun cakaplah dengan dia, Airul, aku tahu gaya kau macam mana. I know you lah bro. Cuba kau cakap yang sebenarnya sebab apa kau berhenti kerja. Adakah sebab kau kena marah oleh bos, atau kau kena suruh berhenti oleh mak ayah kau? Lalu dia pun beritahu yang sebenarnya. Dia cakap dengan aku, sebenarnya macam ni ceritanya. Aku tak tahulah patutkah aku nak ceritakan semuanya dengan engkau atau tak. Tapi dah kau pun nak tahu juga kan, so tak apa, aku akan bagi tahu hal sebenarnya. Baru juga aku berhenti kerja aku kat getah tu. Penyebabnya memang tak selesalah kerja kat sana. So aku tanyalah dengan dia, bukan kau katakan aku kau suka kerja sana kah? Best kau cakap kat aku, dia pun jawab. Pada mulanya best, semakin hari aku semakin tak selesa. Bukan sebab penat kerja or apa, kau fahamlah, kan aku turun selalu jam 2 atau jam 3 pagi. Dah aku sorang-sorang je. Kawan yang lain masing-masing dengan task mereka. Aku ni dibagi task paling dalam lagi tu. Paling jauh dari kelompok kawan-kawan. Kau tahulah, aku kerja kat sana bukan sehari dua, aku kerja kat sana dah 6 tahun kot, sejak dari zaman sekolah lagi. So aku tanyalah, cubalah cakap apa yang kau tak selesa, ada buniankah yang ganggu kau? Dia pun cakaplah, lebih kuranglah begitu. Aku pun cakap, engkau ni, aku main-main pun kau cakap betul pula. Betul lah aku diganggu oleh makhluk semacam itu. Macam ni ceritanya pada awal pagi lebih kurang dalam jam 1 ke 2 pagi aku turun ke ladang. Biasa aku buat sebelum masuk hutan aku akan baca ayat pelindung, kerana itu adalah amalan aku sebelum aku masuk ladang getah. Masa tu yang turun terawal selain aku ada 4 lagi kawan yang awal turun pagi masa tu. Nak dijadikan cerita, aku pun jalanlah ke ladang task aku. Setelah lebih kurang 400 meter dari kawasan ladang kawan, aku terlihat ada beberapa orang yang sedang bermain unggun di kejauhan. Agak ramai juga yang aku lihat mereka sedang bermain di task aku. So aku pun nak sapah dan tanya buat apa awal pagi datang ke ladang ni. Kawasan ni adalah kawasan larangan untuk orang awam. Aku bergegas menghampiri mereka. Setelah aku semakin dekat terasa diri aku tersangat letih seolah perjalanan aku menuju mereka memakan masa berjam-jam perjalanan sedangkan kalau dilihat dengan mata, mereka sangatlah dekat tak sampai 200 meter pun. Lalu aku berehat sekejap di bawah pokok getah. Setelah 5 minit berehat aku lanjutkan perjalanan menuju mereka. Ternyata sama juga, tak sampai-sampai lagi. Aku mula rasa gelisah. Dah aku geram aku berlari menuju mereka. Ternyata usaha aku berlari tak membuahkan hasil tetap saja tak sampai pada mereka. Kemudian aku teriakan mereka, aku kata pada mereka sambil berteriak, "Oh, kamu buat apa di sini? Ini bukan kawasan camping, kalau kamu tak beredar dari situ saya laporkan kepada pihak berkuasa tempatan." Semua mereka terkejut sampai ada yang teriak lalu mereka berlari terkapar-kapar. Setelah selesai saja mereka lari aku pun perlahan ke unggun api mereka. Cepat pula aku sampai ke unggun mereka, sambil aku ketawa sendiri. Setelah aku ambil air di beg aku, sekali aku toleh, Allahu Akbar aku bercakap dengan diri aku, ya Allah aku di mana ni? Hutan belukar semak di sirang pohon yang teramat besar.
Rupanya unggun yang aku lihat tadi bukan unggun, tetapi pohon yang besar yang sudah rapuh. Aku seolah tak percaya kenapa sejauh ni aku berjalan. Aku teriak meminta tolong dengan orang yang ada di sekeliling, manalah tahu ada orang dengar. Aku berjalan-jalan sambil berzikir lebih kurang 2 jam aku berkeliling di kawasan hutan ditemani gelap malam yang pekat berteman lampu suluh. Di fikiran aku, kalau ada ular sawah atau harimau liar ni memang nahaslah hidup aku. Lalu aku duduk di pohon pokok ara. Biarlah aku berehat di sini menunggu matahari tiba baru aku teruskan perjalananku. Dalam penatku, aku terlelap seketika. Dalam jam 4 pagi aku terbangun dari tidur. Aku mendengar bunyi ketukan gong dan bunyi seseorang memanggil nama aku. Aku pun bangun dan bergegas menjawab panggilan tu. Setelah sekitar jam 6.30 pagi aku berjaya keluar dari hutan. Ternyata aku rupanya di belakang rumah mak ayah aku. Aku terkedu dan duduk di tangga rumah mak ayah aku sambil otak masih bingung dan berkata, "Ya Allah, yang maha besar lagi maha mengasihani. Alhamdulillah ya Allah." Kemudian aku hanya berdiri dan mengalirkan air mata sambil melihat mak, ayah, orang kampung, sepupu, dan atuk. Ayah dan mak berlari menujuku. Ya Allah, terharunya aku melihat tangisan mak ayah aku. Mereka kata aku dah hilang 6 hari. Aku pun hanya diam dan aku memang dah tahu siapa yang bermain dengan aku. Ya, tepat sekali, mereka adalah golongan bangsa Bunian. Lalu kisah dia pun dia tutup. Aku pun cakaplah, wah, berbahaya juga ya. Dan lepas dari itu aku tawarkan dia pekerjaan baru. Alhamdulillah dia terima tawaran aku dengan ikhlasnya. Intinya, di mana-mana sahaja anda berada kena sentiasa amalkan doa-doa pelindung. Bukan amalkan semasa menghadapi bencana baru nak amal. Maksudnya, amalkan doa-doa sebelum keluar rumah, sebelum masuk tandas dan macam-macam lagi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kerana Rasulullah melakukan ada sebabnya, selain ingin mendapatkan keberkatan, ia juga dapat menghindarkan kita dari kejadian yang kita tak ingini. Allahualam wassalam.